Muslimin dan Muslimat sekalian, kita telah pun tiba di penghujung Ramadan. Sepanjang bulan ini, kita giat beribadah dan bermuhasabah diri untuk melakukan yang lebih baik bagi diri sendiri dan membantu sesama insan. Kita menyambut Ramadan tahun ini dengan penuh kesyukuran atas nikmat yang dikurniakan dan peluang untuk berkongsinya. Saya gembira masyarakat kita telah meraih pengajaran daripada pengalaman semasa pandemik dan meneruskan amalan-amalan baik sepanjang Ramadan. Di rumah, kita titik beratkan kesihatan dengan amalkan makan secara sederhana serta kekalkan gaya hidup aktif. Di masjid, kita berdisiplin menjaga kebersihan ruang solat dan menjalankan ibadah secara teratur. Di ruang-ruang masyarakat, kita menunjukkan sikap prihatin dan belas ihsan terhadap orang lain, tidak kira mereka beragama Islam ataupun bukan. Kita berbuka puasa bersama-sama dan membuka hati kita kepada mereka yang memerlukan sebagai sebuah masyarakat yang kini lebih teguh pasca pandemik. Krisis yang kita tempuhi bersama telah menyemai nilai-nilai salam dan rahmah yang menjadi asas masyarakat kita sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Semangat dan intipati Ramadan menjangkau bulan yang mulia ini. Nilai-nilai yang kita pupuk sepanjang Ramadan dan semangat daya tahan yang kita paparkan sepanjang tahun-tahun mencabar yang lalu harus diteruskan dalam kehidupan seharian sedang kita menyambut tibanya bulan Syawal. Saya bersyukur masyarakat kita mempunyai ramai guru agama yang bertauliah dan berkelayakan yang terus membimbing kita untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, bertanda ibadah kita berhasil. Juga kemajuan kita bukan sahaja untuk berdikari, tapi sempat berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Nilai-nilai kepribadian, kemahiran dan semangat kewarganegaraan ini diteladani oleh Allahyarham Presiden Yusof Ishak. Warisan beliau dalam menyatu padukan warga Singapura dikenang melalui Masjid Yusof Ishak ini. Semoga hari raya ini disambut dengan kesyukuran dan kemeriahan bersama keluarga serta sahabat handai. Sedang kita terus berusaha mencapai kejayaan. Bagi pihak rakan-rakan anggota parlimen, saya Massagus Zulkifli Massagus Muhammad mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam sejahtera. Saudara, dalam amanatnya sempena Hari Raya Aidilfitri yang baru disampaikan tadi, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Massagus Zulkifli berharap nilai-nilai yang dipupuk sepanjang Ramadan serta semangat daya tahan yang dipaparkan sewaktu pandemik dapat diteruskan masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Encik Massagus berkata pengalaman menempuhi COVID-19 secara bersama telah menyemai nilai rahmah dalam masyarakat Melayu Islam. Saudara, suasana malam raya di kawasan Kejiranan kembali meriah tahun ini dengan sebilangan kumpulan karya menganjurkan majlis kenduri dan bertakbir beramai-ramai di kolong blok. Kami lintas langsung bersama wartawan Syawal Yusof yang kini berada di salah satu majlis tersebut di Tampines. Syawal, adakah sudah ramai yang sedang berkumpul di sana? Ya Fariza, masa ini para penduduk di kawasan Golden Pines di Tampines sedang datang untuk memenuhi dewan ini dan saya difahamkan sekitar 100 yang akan datang ke sini membawa pelbagai lauk pauk dan juadah hari raya Kuih Muih untuk dikongsi bersama. Dan ini juga satu tradisi yang sudah diamalkan bagi penduduk di kawasan ini sejak 16 tahun yang lalu dan ia diadakan setiap tahun, namun sayangnya ia ditiadakan semasa pandemik COVID-19. Jadi sudah tentu ini sesuatu yang amat dirindui oleh para penduduk di sini. Dan sekarang bersama saya ialah pengerusi bagi karya di Golden Pines, Encik Ibrahim Akbar. Apa khabar Encik Ibrahim? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi menerima kami di sini. Jadi soalan pertama lah, bagaimana sambutan untuk majlis pada malam ini?
Alhamdulillah, sambutannya amat, saya cakap amat gembira lah. Terutama penduduk-penduduk memang mengalu-alukan untuk mendapat salat tarawih dan salat Idul Fitri untuk tahun ini. Supaya dan mereka juga dapat jumpa teman-teman mereka yang lama sudah mereka tak dapat jumpa ya, zaman COVID-19. Dan bercakap tentang solat Idul Fitri, ya, bagaimanakah persiapan kumpulan Korea anda lah untuk solat Idul Fitri esok? Oh, alhamdulillah, kita 1 minggu yang lalu kita sudah adakan persiapan lah. Jadi ada tugas-tugas ahli jawatan kuasa kita yang akan laksanakan lah tugas-tugasnya. Dan juga kita sudah kasih tahu penduduk-penduduk sekitaran ini yang kita akan adakan salat Idul Fitri. Sambutannya alhamdulillah. Itu saja. Ya. Okey, terima kasih Cik Terima Ibrahim kasih, dan terima saya ucapkan kasih. selamat Hari Raya kepada anda sekeluarga. Sama juga saya ucapkan selamat Hari Raya. Terima untuk kasih anda. banyak. Terima kasih. Dan sekian saja liputan saya Syawal Yusof. Kita kembali ke studio bersama Fariza Abdul Aziz. Terima kasih Syawal. Saudara, sebanyak 43 dormitori dan 2 pusat rekreasi bagi pekerja hijrahan akan menganjurkan solat Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Ini memberi pekerja hijrahan lebih banyak pilihan bagi lokasi tunaikan solat raya selain masjid dan kawasan terbuka anjuran kumpulan Korea. Dan persiapan menyediakan ruang solat di dormitori sudah mula dilakukan sejak malam semalam. Meskipun penat selepas sehari bekerja, para pekerja hijrahan ini tetap bersemangat membersihkan dan menyiapkan ruang di dormitori Westlight Woodlands untuk mereka tunaikan solat Hari Raya Aidilfitri esok. Para pekerja hijrahan Muslim ini bergotong royong dengan para kaki tangan dormitori bagi melakukan segala persiapan. Westlight operates 9 dormitories across Singapore with residents of about 30,000 residents. Out of that, roughly 60% are Muslims, including Bangladeshis, some Indians and other nationalities. Yeah. So we are quite sensitive and aware of the needs of our Muslim residents. Para penghuni yang ditemui berita Mediacorp mengalu-alukan kemudahan yang disediakan di dormitori mereka. This is really convenient for us because why? Yeah, we would like to pray in mosque. Yeah, definitely. But the mosque is a bit far from our dorm, and the transportation is another issue. Most of the workers they doesn't have transportation available. We like to celebrate our Eid together, like our roommate and our imam, our colleagues. If we go mosque, it's okay for me. I can go alone here. If I go together, also cannot sit together, cannot after pray, cannot meet together. It's difficult for us. That's why we would like to pray is here. It's more easier. Pihak pengurusan dormitori juga menghiasi kawasan ini dengan dekorasi hari raya bagi menceriakan para pekerja Muslim di sini. Solat tarawih berjemaah telah pun diadakan sepanjang bulan Ramadan di dormitori pekerja asing ini. Selain di dormitori, mereka juga boleh ke masjid-masjid merata negara dan 22 lokasi lain anjuran Korea untuk tunaikan. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata Singapura masih perlu terus menjana pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan bertenaga. Ini kata DPM Heng genting bagi mewujudkan negara dan kehidupan yang lebih baik buat rakyat Singapura. DPM Heng berkata pandemik COVID-19 adalah salah satu krisis sejagat yang berjaya Singapura bangkit lebih kukuh. Ini kerana negara dapat mengetepikan sumber-sumber yang terhasil daripada pertumbuhan kukuh ekonomi sejak bertahun lamanya. Namun, sains dan teknologi kini menjadi penentu. Untuk terus menikmati pertumbuhan ekonomi, pihak syarikat dan pekerja Singapura menurut DPM Heng perlu memanfaatkan teknologi dan inovasi yang terbaik. Maka itu perlu untuk Singapura meningkatkan pelaburan dalam R&D. Menteri Kesihatan Ong Ye Kang memberi amaran tentang lebih banyak kawal selia pelan insurans privat jika kos perubatan terus meningkat. Menurut Kementerian Kesihatan MOH, 40% lebih ramai pesakit mendapatkan rawatan barah di hospital awam dan swasta. Para anggota parlimen juga menyuarakan keprihatinan tentang pelindungan insurans swasta yang murah hati boleh menaikkan lagi kos ubat bagi rawatan barah. As a small market, Singapore lacks negotiating power and can pay higher procurement prices. With the Cancer Drug List or CDL announced in August 2021, drug companies have lowered their prices in order to include their drugs in the CDL
so that they can get financial coverage, namely subsidy plus MediShield Life and IP coverage. Laluan automatik sedia ada di Pusat Pemeriksaan Singapura CIQ bakal ditingkatkan akhir tahun ini yang merupakan sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk merombak proses pelepasan imigresen negara. Ini selepas gangguan hampir 5 jam pada bulan lalu semasa uji cuba sistem biometrik MMBS. In the end, the recovery process took about 4.5 hours and the MMBS recovered around 3 p.m. ICA immediately activated its Business Continuity Plan, BCP, once the system went down. Off-duty officers were recalled to help man manual immigration counters and perform crowd control. Across all the checkpoints, the failover process kicked in, and all the manual counters and certain automated lanes switched to the backup systems. Di Pusat Pemeriksaan Darat, gangguan tersebut menyebabkan kelengahan sehingga 1 jam. Di lapangan terbang Changi pula, lebih 200 ketibaan dan keberangkatan pesawat terjejas.